Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin membentangkan tajuk SCL kami iaitu penderaan seksual dan mental terhadap wanita dalam subjek SKP, etika dan peradaban. Pertama sekali, saya ingin kenalkan diri saya, Muhammad Fadil Zakwan bin Muhammad Fadli, nombor metrik 214272. Saya Siti Normariah binti Ramli bernombor matrik 216955. Saya Nur Syazwani binti Nordin, nombor matrik 216104. Pendahuluan adalah tentang penderaan seksual dan mental terhadap wanita merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dialami oleh mana-mana wanita kerana tindakan tersebut dapat memberikan banyak kesan buruk terhadap mangsa-mangsa yang terbabit. Penderaan seksual melibatkan tindakan tidak senonoh, pemaksaan atau pelecehan seksual yang merugikan dan tidak diinginkan oleh mana-mana pihak, terutama golongan wanita. Penderaan mental mencakup ancaman, penghinaan atau perlakuan yang merugikan secara emosional, iaitu dapat merosakkan kesihatan mental seseorang individu yang terlibat. Bagi bahagian punca untuk tajuk ini adalah punca-punca berlakunya penderaan seksual dan mental terhadap wanita. Yang pertama adalah kemiskinan. Individu yang hidup dalam kemiskinan mungkin terpaksa melakukan tindakan penderaan untuk memenuhi keperluan asas, mencipta risiko eksploitasi ekonomi dan meningkatkan peluang terjebak dalam perdagangan manusia. Kurangnya akses kepada pendidikan dan kesedaran juga bersamaan dengan tekanan ekonomi juga dapat meningkatkan risiko kepada penderaan. Seterusnya, teori strain menunjukkan bahawa ketidaksetaraan ekonomi dapat mendorong individu mencari peluang alternatif termasuk terlibat dalam tindakan penderaan. Punca yang kedua adalah budaya dan tradisi. Hal ini berlaku kerana norma-norma patriarki dalam budaya dapat memberikan kekuasaan yang tidak seimbang kepada lelaki dan meningkatkan risiko penderaan terhadap wanita dan kanak-kanak. Bagi kesan pula, kita bahagikan kepada dua, iaitu kesan terhadap kesihatan fizikal dan juga kesan terhadap kesihatan mental. Bagi mental, penderaan seksual dan mental terhadap wanita ini dapat mengganggu emosi wanita dan emosi tersebut menjadi tidak stabil. Dari segi emosi, masa gangguan seksual akan menanggung malu kerana masyarakat akan memandang serong terhadap mereka. Mereka juga akan hidup dalam ketakutan mengenangkan perkara yang telah berlalu dan takut untuk meneruskan kehidupan seperti dahulu. Secara tidak langsung, ia akan memberi kesan negatif terhadap kejayaan individu tersebut. Masa tersebut juga akan mengalami tekanan dan sekiranya tidak dirawat berkemungkinan akan menjurus kepada komplikasi lain. Seterusnya, bagi kesihatan fizikal pula, masalah kesihatan reproduktif. Penderaan seksual dapat menyebabkan masalah kesihatan reproduktif termasuk jangkitan dan kehamilan yang tidak diingini. Menurut American Academy of Family Physicians, trauma boleh mencetuskan pelbagai simptom fizikal. Antaranya ialah sakit badan yang kronik, sindrom rengsa usus, disfungsi seksual, tekanan darah yang tinggi dan pedih ulu hati. Benar, semua simptom ini datangnya daripada isu psikologikal. Namun itu tidak bermaksud ia tidak benar. Kesihatan yang berlaku secara psikologikal boleh mendatangkan simptom secara fizikal.
bagi cadangan pula, uh, antaranya ialah tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat sekitar, iaitu usaha bersepadu dari agensi kerajaan, badan bukan kerajaan iaitu NGO, serta seluruh masyarakat perlu diambil bagi meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya wanita terhadap tanggungjawab dalam menangani isu keganasan terhadap wanita, iaitu golongan yang mengalaminya. Seterusnya, mengadakan program kesedaran dalam kalangan komuniti, iaitu program Stop IT, Survive SIS 2019 sempena kempen menangani keganasan terhadap wanita. Kempen ini dibuat untuk meningkatkan kesedaran wanita sendiri dan masyarakat umumnya dalam usaha menjaga keselamatan diri menghadapi keganasan selepas ini dalam menjalani kehidupan seharian. Okey, jadi sampai akhir sekali, iaitu rumusan dan atau kesimpulan yang dibuat daripada perbincangan ini. Daripada saya, iaitu kesimpulannya, penderaan seksual dan mental terhadap wanita dan kanak-kanak merupakan masalah serius yang melibatkan faktor-faktor kompleks seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, ketidakstabilan keluarga dan kegagalan sistem keadilan. Budaya, tradisi dan kurangnya pendidikan seks juga turut berperanan dalam meningkatkan risiko penderaan. Usaha bersama melalui pendidikan iaitu guru-guru, masyarakat dan perubahan sosial adalah kunci untuk mengatasi isu ini. Selain itu, perlunya sistem keadilan yang efektif, perkhidmatan sokongan bagi mangsa dan upaya pencegahan untuk memastikan perlindungan hak asasi dan keselamatan wanita dan kanak-kanak. Hanya dengan tindakan holistik dan kesedaran kolektif, masyarakat dapat berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu yang terlibat. Seterusnya rumusan daripada saya. Kesimpulannya, masalah jenayah terhadap wanita di Malaysia tidak harus dipandang remeh. Lebih-lebih lagi, wanita merupakan sumber kelestarian dan pembangunan negara. Hal ini kerana kes jenayah terhadap wanita memberi kesan yang buruk terhadap mangsa, terutamanya dari segi mental dan fizikal. Kelemahan wanita dijadikan alasan untuk mereka ditindas dan pengalaman pahit yang mereka alami sudah tentu menyebabkan mereka hidup dalam ketakutan. Hal ini seterusnya mengganggu gugat kelestarian wanita untuk membangunkan diri mereka. Dalam konteks kelestarian insan juga mengekalkan kekuatan, kelebihan dan kemampuan yang ada pada wanita adalah bermakna memberikan peluang kepada kaum wanita untuk menghadapi kelangsungan hidup yang lebih mencabar di masa akan datang. Oleh itu, kelestarian wanita akan memberikan mereka nafas baru untuk meningkatkan nilai insan yang ada di dalam diri mereka. Baiklah, rumusan yang terakhir daripada saya adalah penderaan seksual dan mental terhadap wanita adalah fenomena serius yang dapat diakibatkan oleh sejumlah faktor kompleks. Ketidaksetaraan gender, budaya pelecehan dan sistem ketidakadilan memberikan kontribusi terhadap munculnya penderaan ini. Wanita sering menjadi korban ketidaksetaraan kekuasaan dan kontrol yang dapat cenderung kepada seksual dan mental. Hal ini semakin berleluasa dan dapat menyebabkan banyak kesan yang negatif terhadap mangsa seperti gangguan jiwa, risiko kesihatan fizik yang meningkat dan lebih teruk lagi, hal ini boleh merosakkan masa depan mereka. Trauma yang dialami akibat dipandang hina oleh masyarakat dan kehilangan harga diri akan meninggalkan kesan buruk kepada wanita sepanjang hayat mereka. Adapun negara Malaysia mewujudkan kepelbagaian pendekatan dalam menyelesaikan kes penderaan seksual terhadap wanita, mekanisme perundangan sivil yang bersifat meluas ini diwujudkan bagi menyatakan hasrat untuk membasmi kelakuan jahat seseorang. Kanun kesesaan dan Akta Keganasan terhadap individu dapat diguna pakai untuk melindungi mangsa seperti suami atau isteri, bahkan warga tua sekalipun.
Ada pula status seperti Kanun Keseksaan dan Akta Kanak-Kanak 2001 digazetkan bagi memberi perlindungan kepada mangsa kanak-kanak. Namun masih belum lagi diwujudkan akta berkenaan dengan jenayah intipan atau lebih dikenali sebagai stalking yang sebenarnya tergolong dalam konotasi gangguan terhadap wanita. Oleh itu, menerusi political wills, perundangan bertulis berkenaan dengan jenayah ini dapat diwujudkan dengan pantas. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.